Terima. Tak hormat, tak ada adab. Diorang berani, dengan beraninya telah mengetuk cermin kereta, lepas tu dia macam mengunggut. Kecil lagi tu masa tu. Perkara begini tidak seharusnya berlaku. Kita bila tengok dia dalam keadaan macam tu pun kita rasa macam ni cara mereka cari rezeki kan. Tak patut berlaku di negara kita. Jadi ini suatu sindiket mungkin yang tak bertanggungjawab. Kita kena bendung. Kalau tidak, memang ini akan menjadi satu perkara biasa dan kanak-kanak ini akan biasakan diri untuk meminta duit begini. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral. Saya Fitri Yahya. Kita berdamai di waktu maghrib untuk tambah ilmu. Dan ini berkaitan dengan derma dan juga sedekah ya. Kita dituntut untuk derma, sedekah, untuk infak. Tapi menduga iman kerana ada yang meminta dengan cara yang tidak sepatutnya. Jadi untuk bincangkan isu ini bersama dengan Ustaz Muzaffar Suki untuk berbincang lebih mendalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Ustaz, kita sedia ahli bahawa memberi ini satu amalan yang cukup mulia. Kita memang ada pelbagai keperluan dalam Islam ya untuk memberi sedekah, infak, jariah, termasuklah luasnya zakat. Tapi kita dibebani dengan orang yang minta derma ni dengan cara yang tak kena. Ada yang mengetuk tingkap, ada yang macam marah-marah, yang agresif, kalau tak bagi dia akan buat sesuatu. Jadi ini dah pun bercanggah dengan konsep pemberian itu yang memerlukan kepada keikhlasan, kelembutan, tertib adab semua. Jadi Ustaz melihat isu ini yang boleh menimbulkan kemarahan dan orang pun rasa macam tidak lagi teruja untuk memberi Ustaz. Sebenarnya kalau kita tengok hukum meminta itu sendiri, kalau disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika mana Nabi SAW menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana nak meninggal dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata aku nak derma banyak harta aku. Kemudian kata Nabi SAW akhir sekali itu Nabi kata jangan lebih daripada 1/3 dan kemudian Nabi sebutkan kamu tinggalkan anak keturunan kamu dalam keadaan yang kaya lebih baik daripada dia meminta-minta. Jadi meminta-minta ni sebenarnya agama kita sendiri melaranglah. Akan tetapi di sana dalam isu berkait dengan zakat, Allah sebut dalam surah Taubah pada ayat yang ke-60, orang yang minta-minta yang memang dalam keadaan terdesak, keadaan darurat, keadaan dia tak mampu, maka pada waktu itu dia boleh untuk meminta-minta. Cuma kita kena peka daripada sudut undang-undang. Kalau Malaysia ni secara umum kita tengok 1947 ada seksyen yang khusus berkait dengan mengetuk ke rumah. Kan, minta derma dan sebagainya. Kalau disabitkan dengan kesalahan dan tidak ada permit khusus, maka pada waktu itu boleh didenda sebanyak 1,000 dan penjara 6 bulan. Dan kemudian juga tengok di seksyen berkait dengan di Malaysia, ada juga fatwa negeri dan sebagainya, macam di Selangor 2003 pun lebih kurang. Maksudnya kutip kat pasar malam, kan, kutip kat tepi jalan dan sebagainya, dia perlu kepada permit. Jadi permit tu adalah satu endorsement ataupun pemberian yang khusus daripada pihak berkuasa untuk seorang mengutip. Jadi kalau tengok dengan paksa, dengan keadaan tertentu dan sebagainya, maka di situ kita tengok bahawa dia perlu kepada satu benda yang lain dan memerlukan kepada akta dan masyarakat kena peka tentang benda tu, bukan main bagi saja. Ustaz, ada orang yang kata dia macam takut. Dia kata semua orang yang dihantar itu dihantar oleh Allah, digerakkan. Jadi dia risau. Semua datang ni dalam keadaan yang tak baik ke, yang kurang sopan ke, semuanya dihantar oleh Allah. Jadi dia macam serba salah. Nanti kalau tak bagi ni, mungkin ini macam jelmaan malaikat ke apa untuk menguji kita. Jadi serba salah. Jadi apa ya pendirian yang harus kita pegang dalam konteks begini seandainya yang minta derma itu sangat agresif dan tidak ada akhlak dalam meminta, Ustaz? Pertama sekali daripada sudut akhlak ini kita meminta kepada orang. Jadi minta kepada orang ni sebab tu kalau kita lihat daripada sudut rukun negara itu sendiri, yang kelima itu ialah menjaga kesopanan dan kesusilaan. Jadi interaksi kita sesama manusia ni kita akan melihat bahawa sebenarnya benda tu sangat penting dan kita memerlukan pun kita tak boleh paksa. Orang bagi, tolong bagi ni, kita ni ada madrasah, ada sekolah dekat sana, dekat sini dan sebagainya. Maka sebab itu dia bila sebut tentang hadiah, derma, dia adalah konsep sebagai hibah. Hibah ni hadiah. Nak bagi pun okey, tak bagi pun tak apa. Itu dia punya konsep. Jadi daripada sudut agama kita ni, itu konsep dia tak boleh memaksa, dia tak boleh dengan ruang yang kita kata melakukan perkara sampai mencederakan dan sebagainya. Maka itu bukan lagi sedekah. Itu telah menimbulkan pemusuhan. Ustaz, yang datang meminta ni pun satu ujian dia sebab dia telah pun mungkin merendahkan ego dia. Dia juga membawa kepada keaiban ya. Seandainya tak diterima niat dia untuk minta sedekah tu, dan orang yang memberi pun satu ujian juga. Sama ada memberi dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang marah-marah. Macam maki hamun ke, marah ke, bagi-bagi tapi disusuli dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati
penerima. Jadi apa yang perlu kita jaga dalam konteks akhlak memberi ini? Sebenarnya Allah sebut dalam surah Baqarah, ya ayyuhallazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kamu batal sedekah kamu, pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang tu. Kadang-kadang kita kata, awak ni daripada mana, ni ada lesen, ada permit tak? Kita sakit dulu, kemudian ambillah RM1. Jadi ini antara benda yang agama kita tak bagi. Kalau maksudnya betul-betul nak bagi, silakan. Tapi kalau tak nak bagi, kita curiga. Ni ejen ke, ini apa ke dan sebagainya, kita kata tak ada masalah. Kalau siapa yang bagi, kemudian dia gunakan duit itu ke tempat lain, maka pahala sedekah dia dah dapat. Tapi kalau confirm tahu benda ni, tahu dia ni ejen, tengok tadi baru turun kereta ke apa, maka itu kita bersubahat pula memberikan kepada satu benda yang tak sepatutnya. Ada isu yang mana mereka ni daripada mungkin warga asing yang mungkin bawa anak kecil, bayi yang masih menangis di depan pintu masjid. Lepas solat Jumaat mereka ada. Dan kadang-kadang yang paling sedih Ustaz, di mana ada anak kecil tu yang dicubit, dipukul sampai menangis supaya dapat meraih simpati orang yang nak derma ni. Sebenarnya lebih teruk daripada itu. Ada yang sampai dipotong tangannya, dipotong kakinya dan kemudian seolah-olah macam kalau kita tengok tu memang takkan tak bagi, mesti bagi. Jadi daripada sudut konsep sebenarnya, semua perkara penipuan yang ada itu, kalau dia daripada sudut bukan Islam, maka dia itu adalah kita kata sebagai, bukan dia tak berdosa, tetapi dia atas isu dasar manusia sesama manusia. Sebab kita kena faham isu itu. Dan kemudian juga bagi orang Islam yang Muslim yang mana buat benda perkara itu, maka Nabi larang kerana dia ghash, man ghasya falaysa minna. Nabi sebut, siapa yang menipu bukan di kalangan kami. Nabi SAW larang an-najash. Najash ni taktik-taktik penipuan. Maksudnya baju dia, pakaian dia, dia punya kad, dia punya pasport, dia punya apa semua, pakai orang-orang kenamaan, pergi kat jabatan agama, dia copy paste dia punya logo agama, kan, tulisan nampak cantik. Jadi semua ni taktik-taktik, kalau dia buat, maka yang tu Islam sama sekali tidak meredainya. Dan lebih malang lagi bila mana ada yang nak memudahkan, sebab rakyat Malaysia ni, Melayu Islam ni contohnya sangat lembut hati, ya, sangat budiman, nampak macam orang jual minta derma, kemudian ada kismis, kurma, semua lembut hati, sedangkan itu semua cuba untuk memperdaya kita semua. Jadi macam mana kita nak tegas di mukmin yang perlu juga beranilah dalam menangkis kezaliman dan kejahilan. Daripada sudut Islam itu sendiri adalah benda yang kita tak pasti ataupun benda yang boleh melibatkan mudarat diri kita ataupun mudarat pada orang lain, kita kena pasti, kita kena tengok. So maksudnya kurang-kurangnya kita boleh rujuk kepada pejabat agama yang mana mereka nak kutip derma ni memang ada daripada endorsement daripada pejabat agama, ada surat. Sebab tu saya sebut tadi, nak kutip kat pasar malam, nak kutip dekat tepi jalan kan dan sebagainya, ada dia punya endorsement ataupun dia punya khusus memberi ruang mereka untuk mengutip. Itu satu. Yang kedua, daripada sudut kita sendiri, kalau nampak benda ni, dia bukan atas faktor kesian. Dia bukan atas faktor semata-mata kesiannya itu, ini dan sebagainya, tapi adalah faktor benar dia itu adakah memerlukan ke tempatnya. Sebab hari ni, dia bukan sekadar kita kata personal. Ada yang terancang. Jenayah terancang, ada menggunakan NGO, ada menggunakan nama sekian-sekian dan sebagainya. Kadang-kadang dia copy paste. Kita kata, oh ini satu nama. Kemudian kita memang tahu ini adalah Telus dan Tulus. Rupanya dia guna nama, dia guna akaun lain, kemudian orang masuk ramai-ramai. Jadi benda-benda seperti ini kita perlu teliti, nak buat baik, pastikan betul-betul buat baik, dan jalan nak pergi buat baik itu benda yang tepat dan betul. Sebab sesuai dengan zaman saya, kita kena jadi mukmin yang pandai untuk menapis, kena tegas dan juga memanglah semua orang lembut hati, tapi kena juga ada waktunya kena betul-betul tegaskan pendirian dan kita buat kaji selidik. Terima kasih kepada Ustaz Muzaffar berkongsi ilmu yang cukup bermakna pada malam ini. Semoga ada iktibarnya. Kita nak beribadat, nak bersedekah, semua itu pahala, semua ilmu, tetapi yang paling penting ada ketegasan dalam ilmu itu supaya kita mencari berkah, dan yang susah mendapat hak mereka, yang senang jangan kita biarkan mereka terus melara dan menipu demi mendapatkan keuntungan dunia. Jumpa lagi, saya mau viral. Assalamualaikum.